عباد الله تقبلوا الصلاة والدعاء وإلى أرواح ساداتنا أهل كساء رسول الله محمد بن عبد الله وعلي بن أبي طالب فاطمة الزهراء الحسن والحسين وسائر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهل بيته وأتباعه وإلى أرواح والدينا ووالديكم وأمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين أجمعين أن الله تغشاهم بالرحمة والمغفرة ويسكنهم الجنة ويفرج عن المسلمين واختم لنا ولهم بالحسنى في خير ولطف والعافية وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جمعنا وإياكم في هذا المكان المبارك. Segala puji bagi Allah yang mengumpulkan kita di tempat yang penuh berkat ini. Allazi tatanazzal alaihi rahmah wal barakah, yang mana turun di tempat ini rahmat Allah dan barakahnya. Wa nas'alullah subhanahu wa ta'ala, maka kita mohon daripada Allah subhanahu wa ta'ala ayyaj'alana min ahli rahmah. Moga-moga dengan sebab itu Allah memilih kita menjadi ahli yang mendapat rahmat, wa yaj'alana min ahli barakah, dan menjadi ahli yang mendapat barakah, wa yajma'na wa iyyakum fil firdausil a'la, dan mudah-mudahan Allah mengumpulkan kita dengan sebab itu di syurga firdaus yang tertinggi. Amin ya rabbal alamin. Amma ba'da, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan limpah dan rahmat daripada Allah. Maka pada malam ini kita dipertemukan Allah Subhanahu wa taala. Yang mana tuan-tuan yang dirahmati Allah, kita sudah sampai malam ini hadis kita yang ke-13. Maka sebelum ini saya mohon maaf, saya pergi ke Yaman untuk banyak urusan madrasah. Dan alhamdulillah pelajar kita pun semakin bertambah, alhamdulillah. Sekarang ini sudah ada hampir 80 orang. Maka agak sibuk sedikit, tapi alhamdulillah. Ala kulli hal, hadis yang ke-13 tajuk kita malam ini, diusir dari syurga. Nauzubillah. An Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu عن النبي صلى الله عليه وسلم قال. Daripada Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yadkhulul jannata, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak akan masuk seorang itu ke dalam syurga, man kana fi qalbihi, sesiapa yang ada di dalam hatinya, mithqala dzarratin min kibr, walau sebesar zarah pun daripada kibir. Faqala rajulun, maka berkata seorang lelaki, inna rajula yuhibbu an yakuna thawbuhu hasanan, ada orang yang nak pakaian dia cantik, wa na'luhu hasanatan, dan selipannya cantik. Qala innallaha jamilun yuhibbul jamal, sesungguhnya, berkata Nabi SAW, sesungguhnya Allah itu cantik dan Allah itu suka kecantikan. Al-kibru batrul haq wa ghamtun nas, sesungguhnya takabur itu sifatnya menolak kebenaran dan menghina orang lain. Hadis riwayat Muslim. Tuan-tuan perempuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, disebut la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min kibr. Nak kata sifat takabur ni satu sifat yang halang kita nak masuk syurga. Banyak mana dia halang kita?
walau ada sebesar zarah sekalipun kecil, nak tengok mata kasar tak nampak. Nabi perumpamakan walau sebesar zarah ada rasa takabur dalam hati kita, dalam perbuatan kita, maka benda ni menghalang, ada potensi halang kita daripada masuk syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Ini takabur. Sebab apa Nabi kata sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, man tawadha'a rafa'ahu Allah. Siapa tawadhu', Allah angkat dia. Wa man takabbara wada'ahu Allah. Siapa takabur, Allah hina dia. Imma di dunia lagi dia hina, ataupun di dunia tidak dihina, di akhirat dia dihina sesungguhnya. Ini takabur. Bahkan diajar pada Nabi Musa sallallahu alaihi wasallam dalam surah Al-Mu'min ayat 27. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Wa qala Musa inni 'udhu bi rabbi wa rabbikum min kulli mutakabbirin la yu'minu bi yaumil hisab. Qala Musa, berkata Nabi Musa, inni ultu, aku sesungguhnya berlindung, bi rabbi, dengan Tuhanku, wa rabbikum, dengan Tuhan kamu, min kulli mutakabbirin, daripada semua orang yang takabur, la yu'minu bi ghairi bi yaumil hisab. Bila dia tu takabur, secara automatik dia itu dikategorikan dalam golongan orang yang tak beriman dengan hari pembalasan, hari pertimbangan. Sebab kalau dia tahu dia beriman dengan hari Allah timbang tara pahala dosa, maka dia tidak akan takabur di muka bumi Allah. Dan ayat ni cukup bagus kalau orang kena sampuk, kena rasuk, bacakan. Qala Musa inni 'udtu bi rabbi wa rabbikum min kulli mutakabbirin la yu'minu bi yaumil hisab. Sebab golongan-golongan yang kalau kena rasuk ke apa ni, dia orang ni takabur. Jin-jin tu dalam balik takabur dia. Nanti kita baca tu dia takut, insya-Allah. Kecuali kalau kita baca dalam keadaan takut-takut, dia tak takut. Itu je. Ini takabur. Dan takabur ini sebab utama syaitan dicampakkan daripada syurga, dikeluarkan daripada syurga. Takabur. Maka banyakkan kita ni bertaubat ikut sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi tawadhu. Ikut sifat-sifat sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam tawadhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah sekali nak bermusafir dengan sahabat-sahabat. Bila dikira unta, maka tak cukup. Satu ekor unta kena kongsi 3 orang. Bukan boleh 3-3 naik, kena seorang-seorang naik. Maka seorang bila sampai nak naik, semua sahabat suruh Nabi. 2 orang sahabat yang berkongsi unta dengan Nabi kata, ya Rasulullah, itla' anta, naik wahai Rasulullah, engkau naik, engkau Nabiullah, engkau Nabi Allah. Nabi kata tak apa, naiklah. Akhirnya bila sahabat suruh juga Nabi naik, maka Nabi naik. Setelah berjalan beberapa ketika, Nabi SAW berhenti. Nabi pun turun. Nabi kata, alhamdulillah aku sudah naik dalam tempoh begini. Sekarang ni naiklah kamu, salah seorang daripada kamu pula, aku berjalan. Sahabat kata, ya Rasulullah, mana boleh engkau Nabi, terus naik, kami terus jalan sampai ke destinasi, tak apa. Maka Rasulullah kata, aku ni memanglah tak kuat berjalan di kalangan kamu, tapi aku juga hauskan pahala berjalan. Jadi kalau aku minta, boleh tak bagi aku jalan? Engkau naik unta. Sahabat bila dengar macam tu suspend. Ini Nabi minta ni kan tak bagi, berdosa pula. Maka dia kata kalau macam tu tak apa, tengok tawaduk Nabi, Nabi nak jalan. Kalau kita, Masya Allah, baru jadi ketua kampung, Masya Allah, baru jadi ada jawatan sikit, Masya Allah, kita tak boleh kongsi. Dari bos sikit tak boleh kongsi. Bila majikan naik sekali, kena pula yang naik tu Bangladesh. Oh, jadi down. Silap-silap Bangla tu lebih baik daripada kita. Kurang-kurang dia beri salam dekat Petronas. Kita ni susah nak beri salam. Tu tanda akhir zaman. Tanda akhir zaman apa dia? Taslimul khasah, kata Nabi. Tanda akhir zaman, taslimul khasah.
Beri salam hanya khusus pada orang yang kita kenal saja. Itu tanda akhir zaman. Kita bila orang kita kenal, kita Assalamualaikum. Orang kita tak kenal, tak pandang pun. Bahkan bila kita buat orang pelik. Kadang bila kita jalan, saya bila jalan nampak ada orang tak kenal, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa tu? Kau kenal? Tak tahu. Serban pun telinga tak nampak. Beri salam minta derma kau. Masya-Allah, tabarakallah. Ini tanda kiamat. Maka berbanyakkan beri salam sesama Islam, beri salam. Tawaduk oleh Rasulullah SAW. Diikuti dengan sahabat-sahabat Nabi SAW. Sayyidina Umar, sampai orang ada datang minta bantuan di Madinah, berjumpa dengan dia. Orang tu puji-puji, aku datang sini nak jumpa seorang pemerintah di sini, nama dia Sayyidina Umar, namanya Umar, dia terkenal sebagai pemimpin yang selalu banyak membantu rakyatnya. Maka aku datang sini, mudah-mudahan aku dapat sedikit rahmat daripadanya, maknanya sikit belas ihsan daripadanya. Maka Sayyidina Umar bila dengar kata apa? Kalau begitu, aku orang di sini, aku akan cuba bantu kau. Dia tak ada pun kata bila orang tu puji-puji, saya dah tu. Tak ada. Ataupun kembang kuncup tak ada. Ni tawaduk. Dia tak kisah orang tak kenal dia pun. Dia tak kisah orang tak kenal dia pun. Orang tak kenal dia tu pemerintah ke, pemimpin ke, atau dia tu orang hebat ke. Bila orang tanya dia layan macam biasa. Macam siapa? Habib Abdullah Alwi Al-Haddad. Seorang budak yang kurang cerdik disuruh bapak dia pergi asah pisau. Maka dia kata nak jumpa siapa? Jumpa Al-Haddad. Al-Haddad ni maksudnya tukang besi. Dia ni selalu kadang-kadang ikut program, dia biasa dengar nama Habib Abdullah Alwi Al-Haddad. Habib Abdullah Alwi Al-Haddad ni penulis kitab Nasihat Agama dan Wasiat Iman. Ulama hebat. Jadi bila dia dengar bapak dia kata suruh jumpa Al-Haddad, dia bukan jumpa tukang besi, dia pergi rumah Imam Habib Abdullah Alwi Al-Haddad. Dia ketuk pintu, imam pun buka. Imam pula buta. Imam Abdullah buta. Dia pun kata, wahai Al-Haddad, ni bapak aku minta tolong asah pisau. Boleh? Habib Abdullah pun dengan mata buta senyum. Dia kata boleh. Cuma sekarang ni dah petang, boleh tak tinggalkan pisau ni, besok datang ambil. Maka dia bagi. Budak ni pun balik. Bapak dia kata pisau mana? Dah petang. Tukang besi apa ni, Haddad kata besok dia bagi. Okey. Besok dia pun pergi ambil pisau. Dia tanya, wahai Haddad, berapa ringgit? Tak payah, aku bagi percuma. Dia pun balik. Bapak dia kata mana pisau? Bapak dia tengok asah cantik, tajam. Berapa ringgit kena? Free. Bapak dia pun kerut dahi. Kau jumpa tukang besi mana ni? Mana ada Haddad dekat pasar tu yang bagi free? Ni kau jumpa siapa ni? Aku bukan pergi pasar, aku pergi Haddad yang dekat Hawi. Hawi itu tempat Habib Abdullah Alwi Haddad. Tempat itu nama Hawi. Maka dia kata aku pergi ke Hawi. Terperanjat bapak dia. Itu Habib Abdullah Alwi Haddad. Mari ikut aku. Bawa jumpa Imam Habib Abdullah Alwi Haddad. Ketuk pintu, Habib Abdullah keluar. Wahai Imam, aku minta maaf, anak aku ni kurang cerdik. Aku sebut Al-Haddad, dia ingat Abdullah Alwi Al-Haddad. Minta maaf Imam kerana tak ada adab. Jangan. Dia kata jangan marah anak kau. Anak kau tak tahu. Tidak mengapa, dia bukan salah dia. Dan aku pun memang suka nak pernah asah pisau. Kebetulan dia datang bawa pisau. Allah kabulkan doa aku, jadi aku asahlah pisau tu. Masya Allah. Ini tawaduk. Silap kalau pergi rumah Ustaz Fadil bawa pisau, aku godok pisau. Mana? Nah, insya-Allah mudah-mudahan kita pun bersifat macam tu juga. Amin. Tawaduk. Habib Abdul Qadir As-Saqaf pernah naik kereta. Dia dengan kawan dia naik kereta. Lepas tu sambil borak dengan kawan dia dah duduk, tapi tangan dia masih duduk ke atas tu. Dekat atas atap tu, antara atap dengan tingkap tu dia letak tangan dia. Dia borak dengan kawan dia. Pemandu ni driver dia ni tak perasan, dia tutup pintu. Kawan tangan tersepit. Tapi Habib Abdul Qadir bercakap terus. Kereta pun berjalan. Dalam beberapa ketika berjalan tu, Habib Abdul Qadir kata, wahai pemandu, boleh berhenti sekejap? Ni tangan aku tersepit. Dia kata,
Tengok berdarah banyak keluar dah. Kelang kabut berhenti, buka minta maaf. Ya, tak apa. Engkau bukan sengaja. Tapi aku pun tak perasan tadi sebab Ghalib berborak dengan kawan aku. Masya-Allah. Kalau kita pecat. Kau tak nampak tangan aku ni? Pernah nampak tangan hingga kat muka? Tu dia. Selalu ni bagi dia tu selalu. Ini akhlak Rasulullah. Tak ada takabur. Kita kadang mudah takabur. Kadang kita takabur. Kadang-kadang bila ada anak-anak, bila ada menantu, kita sebagai bapa ada ego, kita takabur. Tak boleh juga. Dapat contohnya anak menantu yang alim, yang berilmu, maka ambil faedah daripada dia. Bukan bila menantu dapat yang bagus, menantu pun bila bercakap sikit, tu tahu tu. Tak mau down, tak boleh, kena ambil faedah. Begitu juga anak, walaupun dia alim macam mana pun, walau dia bagus macam mana pun, tapi hormat kepada mak bapak dia, walaupun mereka itu jahil. Takabur. Maka kita mudah-mudahan dapat bertaubat daripada ini, insya-Allah. Kita untung ni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Islam ni kuat dengan Nabi Muhammad. Dan Nabi Muhammad tunjukkan semua contoh. Kerana itu kalau kita dalami Nabi Muhammad, kita nampak Islam. Kerana itu ada satu qasidah disebut apa? Zahara ad-dinu mu'ayyan bi zuhuri Nabi Ahmad. Zahara ad-dinu mu'ayyan bi zuhuri Nabi Ahmad. Ya hadana bi Muhammad, dzalikal fadlu min Allah. Allah ya hadana, ya hadana, ya hadana, ya hadana. Apa maksud dia? Zahara ad-dinu mu'ayyan bi zuhuri Nabi Ahmad. Telah jelasnya agama itu, telah wujudnya dan tersebarnya agama itu dengan sokongan yang padu kewujudan Nabi yang bernama Ahmad. Itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya hadana bi Muhammad, yang mana Allah memberi petunjuk pada kita dengan siapa? Dengan sebab siapa? Dengan sebab Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi datang baru kita kenal Islam, sebab dia. Dzalikal fadlu min Allah. Demikian itu adalah kelebihan daripada Allah. Ini kelebihan untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah ramai sebut. Ya hadana, ya hadana, ya hadana, ya hadana. Orang India lalu kat bawah. Apa ni dia kata? Best ya. Kita mengucapkan syukur Nabi Muhammad. Ini kadang ada pula yang tak suka qasidah ni. Dia bantai pula kata bid'ah. Masya Allah, ini masalah. Saya baru ni kat madrasah, ada orang buat fitnah. Dia jumpa ada seorang ibu yang hantar anak ke madrasah saya. Kat Kelang tu Wahabi banyak lah, mula banyak lah. Jadi ibu ni pun bila hantar anak ke sekolah, dia tanya, pendek cerita, dia kata anak belajar kat mana? Belajar kat tahfiz. Bagus. Tahfiz mana? Tahfiz Ustaz Fadil. Ustaz Fadil yang suka baca qasidah tu kan? Dia. Yang mana dia tu pakai syal, ada kain kat selendang kat badan dia tu. Dia ada tu. Dia tu tak boleh pakai, dia kata. Tu dia. Tu tak apa lagi. Kita bila dengar tu kita tak kisahlah. Yang sedihnya tu bila dia kata apa? Oh, kami hari tu ramai-ramai dah jumpa dah pergi sekolah dia, jumpa dia. Maiz pun dah serbu dah. Tanya soalan dia tak boleh jawab. Mulut
duk jahat. Fitnah besarnya. Ini ke golongan Wahabi yang mengatakan nak perjuangkan Al-Quran dan Sunnah tapi menipu. Fitnah. Saya kata bila masa dia orang datang. Saya tak pernah jumpa pun. Satu. Lepas tu dia kata Maiz Rebu. Yang aku confused tu, aku tiap-tiap bulan ceramah Maiz. Macam mana Maiz boleh serbu aku pula? Lepas tu baru ni Maiz bagi zakat pula. Ini puak mana ni makcik? Dekat mana makcik jumpa ni? Oh, ni puak Wahabi ni. Betul lah Ustaz. Saya nak tanya makcik, dia ada bagi pasport tak? Oh, ada. Boleh saya tengok pasport ahli sunnah wal jamaah. Siapa ada pasport ni baru betul Islam. Masya-Allah, tabarakallah. Puak-puak Malaysia. Lepas tu dia kata, Ustaz, tadi tu dia selalu bakar bukhur. Dia ada mangkuk, dia letak ada bara, lepas tu dia letak kayu, dia asap keluar. Ni apa benda khurafat ni, benda bid'ah ni. Bid'ah kok mana? Tu apa ustaz buat tu? Yang pertama, benda tu tak wajib. Aku nak wangi rumah, wangi madrasah, tu pasal pakai benda tu. Mana boleh, zaman Nabi tak ada. Perfume pun tak ada zaman Nabi. Ini nak wangi, dapat makna dia sudah lah, iaitu mewangikan rumah. Tapi kenapa pakai asap? Baik, yang pertama sekali, aku beli benda ni dekat masjid negeri. Dia jual kat bawah tu. Lepas tu dia tulis kat situ, dari segi saintifiknya, bukhur, iaitu kayu ud yang dibakar tu, asap dia tu membaikkan asma. Dan dia menenangkan fikiran, aroma dia tu. Tapi tak boleh Ustaz, tu kan makanan jin. So what? Ustaz makanan jin, Ustaz buat pengabau wangi-wangi. Kalau macam tu jangan makan ikan. Kenapa Ustaz? Tu makanan kucing. Yang kau makan juga Ustaz. Kenapa? Berapa banyak makanan lembu yang lembu makan, yang kita tak boleh makan, takut sakit perut, tapi boleh buat ubat. Ada makhluk lain makan makanan, tapi kita tak sesuai makanan, dia jadi ubat. Betul tidak? Nah, takkanlah kes kecil tu nak bising. Satu lagi kat negara Arab, standard dah pakai benda tu. Oh, ni bid'ah. Kau faham bid'ah macam mana? Ustaz ni qasidah ni. Apa ni Ustaz? Qasidah baca kuat-kuat ni. Bid'ah ni angkat suara. Bid'ah kau angkat suara. Nabi larang Ustaz. Masya-Allah. Macam mana Nabi larang? Ustaz, saya cakap ni bukan kosong. Allah sebut dalam Quran. Apa Allah sebut dalam Quran? Satu surah Al-A'raf. Masya-Allah. Allah sebut apa? Wadhkur rabbaka tadarruan wa khifatan wa la tajhar bil qaul. Allah sebut apa? Ingatlah Allah, sebutlah Allah, ingatilah Allah dalam keadaan merendah diri dan bersuara perlahan, dan jangan menguatkan suara. Ustaz, ni surah Al-A'raf. Dah disebut jelas. Masya-Allah, awak hafal Quran. Iyalah Ustaz. Saya nak tanya awak, bila tafsir Al-Quran, awak guna kaedah mana? Kaedah apa lagi? Dah terang lagi bersuluh. Dah disebut seketul macam tu, nak tafsir buat apa lagi? Dah, dia bila kita baca Quran ni, kita terjemah Quran, dia ada kaedah. Kita nak buat bendang ada kaedah, nak buat rumah ada kaedah. Nabi nak sebar dakwah, Allah ajar dia kaedah, macam-macam kaedah. Mana ada Ustaz? Dah jelas ni. Tak apalah, kalau kamu tak boleh terima, saya nak tanya satu benda, boleh? Boleh, silakan Ustaz. Ini ayat ni awak rasa Makkiyah ke Madaniyah? Tak kira lah Makkiyah ke Madaniyah. Tak, dah terang ni. Dah aku tanya, Makkiyah ke Madaniyah? Biasa ayat-ayat panjang ni Madaniyah lah Ustaz. Itulah aku nak cakap kau bodoh, kau marah. Ni ayat ni Makkiyah. Dia daripada surah Al-A'raf. So, kenapa Ustaz? Kalau Makkiyah kenapa? Jelas juga. Awak faham Makkiyah apa? Makkiyah ni ayat yang turun sebelum hijrah, ataupun ayat tu turun dekat Mekah sebelum hijrah. Madaniyah selepas hijrah. Jadi apa kena mengena? Yang kedua nak tanya boleh? Boleh. Awak tahu tak ayat ni sebab nuzul dia apa? Asbabun nuzul dia apa? Saya mana tahu kata asbabun nuzul dia. Hanya sebab orang mungkin baca Quran kuat-kuat lah kot tu yang Allah marah tu, Allah turun ayat. Suka hati kau ya. Sebab turun ayat ni kenapa?
Tengok tafsir Qurtubi, tengok tafsir Nasabi. Aku bukan nak tunjuk pandai, tapi bila kita mengaji, amanah sikit. Jangan dakwah orang ikut nafsu. Ayat ni turun masa di Mekah, ketika tu awal Islam. Masa awal Islam, Nabi ketika tu membaca Al-Quran secara kuat. Ketika itu orang-orang musyrikun Mekah, bila dia dengar ayat Quran, dia akan kutuk ayat tu dan kutuk yang menurunkan ayat tu, iaitu Allah Subhanahu wa taala. Maka untuk menjadikan penyebaran Islam tu berjalan cantik, Allah minta Nabi, "Wadhkur rabbaka tadarruan wa khifatan wa la tajhar bil qaul." Jangan kuat solat, takut puak-puak ni dengar dia buat isu. Kerana itu tuan-tuan, saya nak tanya tuan-tuan, azan disyariatkan bila? Di mana? Di mana azan disyariatkan? Di Mekah ke di Madinah? Di Madinah. Sebab masa tu Islam dah cantik dah. Kalau buat dekat Mekah, oi, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Takbir tunggu raya kan? Takut dia bising nanti. Ataupun dia dengar memang lagi kutuk lagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Betul? Jadi asal dia boleh membaca kuat. Tapi bila dah tengok tafsiran macam tu, tengok pula daripada sudut usul fiqh. Usul fiqh pahaman daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi ajar macam mana? Al-illatu taduru ma'al hukmi wujudan wa adaman. Sebab tu bersama hukum. Ada sebab, ada hukum. Tak ada sebab, tak ada hukum. Sekarang ni sebab Allah minta dia Nabi perlahankan soal kerana apa? Kerana ketika itu gangguan daripada golongan musyrikin dan akan terbatas penyebaran Islam. Dan sekarang ini sebab itu sudah ternafi. Kita kat Malaysia ni tak ada masalah dah. Nabi ajar kita ni faham ikut kaedah. Kerana itu Islam, Al-Quran itu, di dalam Al-Quran dia itu sesuai seluruh zaman. Nampak tak? Bila nak sesuaikan macam mana? Kena ada kaedah. Dan kaedah tu siapa ajar? Nabi Muhammad SAW. Ini baru ikut sunnah betul. Bukan macam lembu tarik hidung gitu. Dah. Nabi ajar kita sebab Quran ni satu benda hebat. Jangan faham ikut sikit-sikit gitu ya, macam-macam majalah ya. Tengok terjemah, buku majalah bahasa Inggeris, tengok dalam kamus. Oh, makna dia begini. Dah, Quran kan begitu. Dalam Sahih Bukhari diriwayatkan oleh hadis Abdullah ibni Abbas, dia menyebut bahawa zikrul jahr ba'dal maktubah kana fi ahdi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abdullah bin Abbas kata apa? Membaca zikir secara kuat selepas semayang fardu itu ada di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berlaku di zaman Rasulullah dan Rasulullah mentakrirnya. Dan macam mana? Ustaz pakai syal ni buat apa? Bukan sunnah. Astagfirullahaladzim. Kan berapa banyak hadis Nabi. Nabi gunakan dengan lafaz rida. Ni rida lah, selendang lah. Pernah Nabi duduk, orang Badui datang minta zakat. Dia tarik selendang Nabi. Ini hadis sahih. Sampai merah leher Nabi. Tu dia tarik tu apa? Selendang lah, rida ni. Tapi saya tak nak pakai. Sampai mati saya tak nak pakai. Benda ni sunat. Kau tak pakai tak apa. Puak-puak ni jadi macam orang nampak sunat tu wajib pula. Kau yang buat bid'ah banyak. Sampai orang rasa macam sunat tu mesti nak kena buat. Dah, sunat buat dapat pahala. Alhamdulillah, tak buat tak dapat dosa. Ni serban ustaz ni. Tutup telinga pula ni apa sebarang. Ikut Nabi lah. Dan kau tahu tak betul-betul Nabi punya serban macam mana? Yang kita tahu Nabi pakai serban. Lilit je lah. Takkan nak betul-betul tepat. Mana boleh? Aku pun tak pernah tengok ni. Jadi yang penting dia kata apa? Al-farqu ma bainana wa bainal musyrikin al-amaimu 'alal qalanis. Nabi kata. Beza di antara kita dengan orang musyrikin iaitu serban di atas kepala, di atas songkok. Maksud dia hadis ni bukan apa? Bukan bila orang tak pakai itu maknanya dia tu musyrik. Bukan. Maksudnya di situ antara perbezaan yang menunjukkan iaitu bila kita pakai serban. Dan serban tu dia kata atas songkok. Itu pasal kadang-kadang ada yang letak serban je ni. Dia letaknya ni. Dia faham serban atas songkok. Ada yang faham masuk serban dililit.
Dan inilah yang paling kuat, kerana bila dilihat kepada peninggalan Rasulullah, dia tengok serban Rasulullah berlilit macam ni. Inilah yang paling tepat. Tapi tak apa lah. Oh, gaduh, bid'ah sana, bid'ah sini. Ini buat-buat ni masalah. Lepas tu melampau-lampau pula sekarang ni. Dalam YouTube dia kutuk pula zikir. Kutuk ilahi lastu lil firdausi ahla. Dia kata apa? Depa ni tuan-tuan, depa baca zikir ni depa bukan faham. Depa bukan faham makna zikir ni. Tuan-tuan tahu tak makna zikir ni apa? Tu dia kata. Dalam zikir ni dia kata ilahi lastu lil firdausi ala. Wahai tuanku, aku tak layak masuk syurgamu. Wala aqwa 'ala naril jahim. Dan aku pula tak mampu nak masuk neraka-mu, nak tahan azab. Tuan-tuan tahu dia orang ni baca zikir ni syurga tak nak masuk. Neraka tak nak masuk. Bodoh dia orang ni. Cuba baca zikir tu habis kau mengaji nahwu ke tidak? Kan lepas tu dia kata fahabli taubatan waghfir dzun. Fa di situ jawab. Dah kita kata kita tak layak masuk syurga. Sebab apa tak layak? Memang betul lah tak layak. Sebab masa tu kita tengah bertaubat. Kita yang banyak dosa ni layak ke tuan-tuan? Layak ke masuk syurga? Ini rendah diri adab kita dengan Allah. Dengan dosa yang banyak ni memang tak layaklah aku masuk syurga. Tapi ya Allah, bila tak layak masuk syurga maknanya aku masuk neraka. Tapi aku tak mampu ya Allah, aku cukup takut azab kau. Jadi macam mana nak layakkan balik aku masuk syurga? Fahabli taubatan waghfir dzunumi. Maka kurniakan aku taubatmu ya Allah dan ampun dosaku. Maksud dia bila terampun dapat taubat, dia jadi layak balik masuk syurga. Terang ke orang biar amanah. Ini buat macam tu, dia kutuk, dia kata sesat, khurafat. Ini masalah dia orang. Tuan-tuan jaga dengan buat-buat ni. Mudah-mudahan dia orang dapat hidayah lah, berubah. Banyak yang dapat hidayah, alhamdulillah buat-buat ni. Di Mesir tu, Mufti Dr. Ali Jum'ah tu, kalau tuan-tuan tengok anak murid dia ada dalam 5 orang tak silap. Itu semua hasal Wahabi pekat. Jumpa dengan dia bincang-bincang lembik terus, baru faham agama. Terus jadi pembantu mufti di Darul Ifta. Lepas tu salah seorang anak murid dia, guru saya masa saya belajar Darul Ifta, terbunuh hari tu di Masjid Azhar. Ada dengar kisah Syekh Imad nama dia. Dia orang ni, dia orang tu kata apa ni tak berjuang. Tengok tuan-tuan, dia orang cakap sekali je kena bunuh tuan-tuan. Syekh Imad kata apa anak murid Dr. Ali Jum'ah? Dia kata apa? Dia keluar fatwa, dia mengatakan bahawa siapa yang menyokong kerajaan Husni Mubarak maka hukumnya haram. Dia keluar fatwa, keluar sembahyang Jumaat, pum, tembak. Meninggal syahid. Dr. Ali Jum'ah turun sendiri sembahyang dia. Jauh kita pergi ya? Mana tadi? Jadi tak mau. Maka kita nak kena faham, puak-puak yang macam tu takabur lah tu. Perasa diri ilmu banyak sangat. Lepas tu bila nak ajak bincang tak mau, penipu pula tu. Duk kata kita ni seni apa semua, dia tanya soalan tak boleh jawab. Kita pun tak pasti boleh jawab, kata kita ilmu kurang. Kita pun tahu, tapi janganlah buat fitnah, marilah dulu bincang. Yang tak boleh jawab aku rujuklah balik. Ini tak ada, awal-awal cakap kita tak boleh jawab. Nak busukkan nama. Ni jahat. Dia tengok kita semakin dakwah. Sebab saya buat pengajian free setiap Sabtu Ahad. Orang semua pakat datang. Lepas tu saya pergi surau-surau, saya baca qasidah. Buat maulid pula. Orang mula suka. Oh, dia buat ni pandang punggung. Ustaz Fadil ni dia buat benda bid'ah banyak sangat ni. Kita kenapa betulkan dia? Oh, betul apa macam tu cerita belakang. Marilah jumpa bincang. Aku kalau tak boleh jawab, aku pas pada Habib Ali Zainal Abidin ke Syekh Nuruddin ke, baru kau terberak tuan-tuan. Tuan-tuan dan rahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Dia semua ada perbahasan dia. Ini sunnah. Saya ada satu tesis PhD, bukan saya buat, orang Syria buat satu tesis PhD khas dalam perbahasan benda-benda macam ni. Semua dalil-dalil sahih daripada Sahih Bukhari, Muslim dan Al-Quran dan kaedah pemahaman dia. Mari boleh bincang, kita buka kitab. Yang kamu duk kata-kata gini. Nampak tuan-tuan, Quran tu dah jelas dia kata macam tu, tapi ada tafsiran lagi. Kena tengok asbabun nuzul, tengok makkiyah dia, madaniyah ke, sebab apa dia turun, kenapa tak boleh kuat suara, kenapa. Sama macam ayat yang turun dalam surah Al-Isra.
Yang Nabi dilarang apa dia? Sembahyang, wala tajhar bis salah wala tukhafit. Kan Nabi pernah dikata masa ketika di Mekah, ayat Makkiyah, Allah larang Nabi jangan sembahyang dengan suara yang kuat. Sebab masa tu jadi isu. Tu ayat Quran lah tu. Kena tengok sebab dia. Lepas tu bila dah tak ada dah, maka boleh baca kuat, terutama waktu malam. Siang tak disunatkan, malam baca kuat. Masa zaman di Mekah tak boleh. Bahkan turun ayat mengatakan jangan buat. Nampak? Dia samalah bab tu. Kita cakap bukan masa nak gaduh, nak tunjuk siapa pandai. Kita nak mudah-mudahan orang tak sesat. Kesian orang yang tak gerti tu. Kalau kita ni bila dia cakap, kita boleh fikirlah juga. Kita ada mengaji. Adalah sikit-sikit. Tuan-tuan yang duduk kat surau ni biasa pengajian, InsyaAllah bolehlah bertahan. Tapi itu yang kawan-kawan kita kat luar sana tu, yang mari sekali-sekala, semayang pun Jumaat sekali seminggu. Mari dengar puak-puak ni cakap dalam YouTube, habis sesat, habis semayang jalan tu. Tak ada adab dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Ini sifat takabur ni kalau dah menguasai, maka bahaya. Faqala rajulun inna rajula yuhibbu an. Tiba-tiba ada sahabat Nabi pula tanya. Bila Nabi kata takabur ni benar berat, jadi sahabat ni dia risau sebab dia terfikir dalam kepala dia, kalau soalan tu kalau tanya adakah termasuk dalam golongan takabur, dia pun tanya Nabi. Inna rajula yuhibbu an yakuna thawbuhu hasan. Ya Rasulullah, ni aku nak tanya sikit. Kalau seseorang tu dia suka baju dia cantik, cantiklah dia pakai kemas cantik, branded, wa na'luhu hasanatan, dan selipar dia pun jenis bagus, jenis baik. Maksud di situ takdir apa? Adakah dia ni digolong dalam golongan takabur? Maka Nabi kata apa? Qal innallaha jamilun. Allah tu cantik. Yuhibbul jamal, dan Allah suka kecantikan. Tak salah benda tu. Nak pakai baju cantik, kemas, selipar cantik, pakai. Tapi niat kerana apa? Kerana Allah suka kecantikan. Pakai bagus. Orang non-Muslim tengok orang Islam kemas, dia akan tergoda. Walaupun pakaian tu lusuh tapi kemas, dia akan nampak seronok. Nampak? Jadi benda-benda macam ni tidak terkabur. Jadi pakai pakai elok-elok, trim janggut, misai, jambang. Tapi janganlah buat pelik-pelik. Ini trim janggut macam tu semua. Satu baris je. Macam aku tengok pun pelik. Janganlah passion teruk sangat sampai orang tengok boleh macam lah. Bagi dia cantik dah. Maksud cantik ni cantik di sisi Allah. Rambut janganlah botak sini. Itu orang panggil jazak. Dalam Islam makruh. Botak sini, yang ni ada. Ataupun style yang dia botak sini, rambut dia turun begitu. Ramai ni. Ataupun yang botak habis sampai ujung sini, ada pula tinggal kat tengah-tengah. Atau rambut tu dia rapat-rapat, dia bubur telur putih tu, rambut jadi Ultraman gitu. Saya ceramah baru ni, pelajar-pelajar engineer di Ampang, dia orang berkumpul ramai sampai 200 orang. Rambut macam Ultraman. Aku tengok rasa tercocok-cocok hati aku. Tajam sangat. Tapi saya tak sentuh lah, sebab kita nak tarik dia. Mula-mula muka seria tengok kita dengan serban kita apa. Lama-lama okey, alhamdulillah. Ada pula siap yang tanya nak pergi ziarah pondok. Kesian budak-budak ni. Tak apalah, yang penting dia tutup aurat dulu. Budak-budak macam ni jangan serang rambut dia dulu. Beritahu dia aurat tutup macam mana. Ni nak pakai sewaji ni pakai. Janji tutup aurat. Semayang ustaz kalau ada baju singlet macam ni boleh ke? Boleh. Sah semayang. Biar dia nampak Islam tu mudah. Lepas tu saya katalah, tapi orang ni semua mendaki. Ada yang daki bukit sampai lereng bukit, orang panggil pendaki bukit. Ada yang sampai tengah-tengah bukit, orang panggil dia pendaki bukit juga. Ada yang dah sampai puncak, dia pendaki bukit juga. Kita semua orang Islam. Tapi kalau kita nak lebih Islam kita, dia kena naik sampai puncak lah. Dia pun tersengih-sengih gitu. Faham lah tu.
Jadi tuan-tuan dan dirahmati Allah, nak cantik pakai tak apa. Yang perempuan, perempuan boleh cantik, tapi kena kecantikan dia yang paling cantik di rumah untuk suami dia. Suami balik kerja tu cari pakaian bubuh gencu tu, mata bubuh, bulu mata putih putar-putar. Suami balik, hilang letih, semangat terus. Madu ada tak? Dia tanya. Tu dia minta madu terus. Ni nampak semangat dia, lupa masalah kerja. Ini balik isi duk berkembang ni. Allah. Atau balik-balik serabut, rambut macam tu, wangi pun tak ada. Kerana tu setengah ulama kata, seorang perempuan, seorang isteri, kalau sekiranya dia menghalang diri dia untuk berwangi-wangi untuk suami dia, dia dimasukkan dalam golongan nusyuz. Jangan main-main. Ini pergi kenduri, dia paling wangi. Sampai situ pengantin punya wangi pun hilang. Wangi dia lagi kuat. Ini apa cerita? Ini nak bagi siapa bau wangi dia? Ini masalah tuan-tuan. Jangan. Ya. Orang dekat kenduri kahwin ni macam-macam jenis orang. Black-black. Saya itu pergi kenduri kahwin, dia jemput ada satu pancaragam. Nyanyi macam-macam lagu. Aku sampai-sampai dia kata, "Ya, selamat datang kepada ustaz kita." Dia tengok aku pakai jubah, dia panggil ustaz tu. Selamat datang kepada ustaz kita. Kita tujukan sebuah lagu. Aku orang kecil, engkau orang besar. Aku nak makan pun segan. Ni apa saya tuju lagu kat aku pula ni? Dia orang ni macam-macam jenis. Kita bedal je lah. Lepas tu cepat-cepat balik. Keluar lagu dan semut merah tu lah. Masya Allah. Ni mesti ada orang cocok. Bagi lagu. Kalau bagi qasidah kan sedap sikit. Bagi macam tu tak sedap lah. Baik. Mana? Pakai baju yang tak berapa sihat sikit, minta maaf. Musimnya. Jadi tak apa pakai cantik. Pakai cantik-cantik. Saya pun syorkan. Anak murid saya kalau dia punya butang dia terbuka sikit, saya pakai. Saya pasang. Nampak nak pergi semain jemaah selekeh sikit, ni pergi kosong. Biar smart. Biar pergi semayang smart. Tak ada, bukan riak, nak smart. Pergi semayang pun smart, nak pergi jumpa Tuhan ni. Jangan selekeh-selekeh. Baik tuan-tuan, itu hadis riwayat Muslim. Maka ingat, syaitan pun diusir sebab tu. Fakhruj fa innaka rajim. Fakhruj minha fa innaka rajim. Allah kata pada syaitan apa? Keluar daripada syurga. Sesungguhnya engkau itu terkutuk. Sebab apa dia keluar? Sebab apa kena keluar? Sebab takabur. Elok tuan-tuan, low profile elok. Buat biasa sudah. Nabi pula kata orang paling cerdik orang yang low profile, orang merendah diri, tawaduk. Ni orang cerdik. Sebab bila dia tu tak low profile, belagak kekayaan apa semua, pencuri pun dapat tahu. Orang pun banyak minta derma sampai dia jadi serabut. Nampak? Sebab kau tak low profile, tak cerdik je. Bukan maknanya low profile supaya tak bersedekah dah, tapi sekurang-kurangnya derma kita tu tidak terlalu banyak menyebabkan kita last kali mengungkit pula. Ini manusia ni lain. Baik. Hadis yang ke-14. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi kata apa? Rubba qa'imin, kemungkinan orang yang berdiri apa? Bangun malam, sembahyang dan sebagainya. Laisa lahu min qiyamihi, tiadalah bagi qiyam dia itu, qiyamul lail itu tak ada apa-apa kecuali apa? Illa sahru, kecuali hanya dapat berjaga malam saja. Ini sebab apa? Ketidakikhlasan dia, riak dia, ataupun apa? Atau semayang tak riak tapi kosong, tak khusyuk, tak tahu siapa yang dia sembah. Dia pun tak kenal siapa Allah sebab tak ada ilmu. Cuba kenal Allah. Nak khusyuk ni macam mana? Disebut imadus salat al-khusyuk.
hudurul qalbi ma'al qira'ah. Kita nak khusyuk macam mana? Hadirkan hati kita pada bacaan imam dan bacaan kita. Hadirkan, bukan susah sangat. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Tuhan, hanya untuk Tuhan sekalian, hanya untuk Allah Tuhan sekalian alam. Lalukan makna dalam hati, mulut sebut banyak. Itu pasal dosa. Dalam semayang kita tu yang penting Fatihah. Fatihah biasa sangat, insya-Allah semua orang boleh faham. Jangan jadi macam burung-burung yang ajuk-ajuk ni. Saya baru ni pergi Taman Rama-Rama Melaka. Saya lalu ada satu burung untuk ditulis kat bawah tu. Burung ini boleh macam mengejek lah. Kita cakap, dia cakap balik. Oh, saya kata. Dia berkata, Assalamualaikum. Hai, good morning. Senyap. Cakap pun. Saya pun kata malam. Saya pun nak pergi tu. 2 langkah saya melangkah. Assalamualaikum. Hai, good morning. Dia ajuk aku balik. Pusing balik. Hey, how are you? Dia kata. Senyap. Jalan sikit dulu kan? How are you? Dia kata. Tapi dia tak faham. Dia cakap pun dia tak faham apa dia cakap. Tapi kawan-kawan burung tu mati esok jadi tanah. Syurga tak masuk, neraka tak masuk. Kita ni esok kalau mati masuk neraka, lebih hina daripada burung. Yang kita do action sangat ni. Maka tuan-tuan rahmati Allah jaga. Kerana tu kena ikhlaskan. Lepas tu jadi apa? Nak khusyuk macam mana lagi? Hadirkan hati. Kemudiannya asy'ir qalbaka qabla dukhulis solah. Azamatullah. Maknanya sebelum masuk semayang tu bayangkan hebatnya Allah dulu. Baru nak semayang, ni aku nak sembah siapa ni? Allah. Allah yang cipta langit dan bumi. Allah yang bagi aku nyawa. Allah yang bagi aku nikmat. Allah yang bagi aku bumi untuk aku duduk. Allah bagi aku langit untuk aku berteduh. Ni Allah ni, yang aku nak sembah ni Allah. Bila nak semayang tu bau rasa sikit feel dia. Ini terus dia angkat. Imam tak habis takbir lagi dia dah angkat dah. Allahu Akbar. Dia dulu. Tak sah. Imam kena habis takbir dulu. Allahu Akbar. Baru kita boleh angkat. Allahu Akbar. Tak boleh kalau imam Allahu Akbar. Kita sambung. Dia tak habis akbar lagi, kita dah Allah. Tak sah. Maka kena. Jadi banyakkan taubat tuan-tuan. Satu masalah yang kita tak boleh nak khusyuk ni. Satu masalah yang kita tak boleh nak ikhlas ni, tuan-tuan tahu sebab apa? Sebab dosa kita masih tak terampun. Jadi banyak taubat, istighfar. Ini satu masalah lagi. Bila nak taubat pula, tak ada ilmu tentang taubat. Taubat ni tuan-tuan rahmati Allah, dia ada prosedur dia. Ini, Ustaz, saya dulu banyak tinggal semayang. Jadi saya nak bertaubat pada Allah. Alhamdulillah malam tadi saya tak tidur, saya semayang taubat 200 rakaat. Lepas tu saya istighfar, menangis, melentang, hampa semua. Jadi Ustaz, lepas ni saya takkan tinggal semayang. Jadi yang lepas macam mana yang semayang yang dulu ni? Kira benar Ustaz. Sebab saya dah taubat. Itu saya dengar Tok Imam selalu sebut at-taibu minadz dzambi kamal la dzamba lah. Orang yang bertaubat daripada dosa macam dah tak ada dosa dah selepas tu. Jadi saya nak memulakan hidup baru. The past is passed away. Tuan-tuan rahmati Allah. Dia dosa ni ada jenis dia. Taubat dia pun kena ada ilmu dan prosedur. Dosa yang pertama dipanggil dosa meninggalkan kewajipan. Tinggal semayang, tinggal bayar zakat, tinggal bayar kafarah, fidyah. Tinggal semak puasa. Dosa yang macam ni, kaedah taubatnya, pertama sekali supaya taubat boleh diterima, istighfar boleh diterima, kena qada benda yang kita tinggalkan tu. Kalau tak qada, beribu kali kamu istighfar pun, dia tak ikut prosedur sebab tak ada usaha nak qada. Dia bila tinggal kewajipan, mesti salah satu tanda taubat dia qada balik. Sambil qada, sambil istighfar. Ini baru betul. Bukan burn aja. Aku takut kau yang burn ni. Ni tuan-tuan rahmati Allah, kita kena qada. Ustaz, saya tak tahu Ustaz, banyak ni. Tak apa, qada aja. Allah dah nampak kita ada usaha, mati dalam keadaan sambil mengqada, masuk pahala, insya-Allah masuk syurga.
Itu pasal kat Yaman, dia orang dah jadi adat dia orang tu. Tengah tempat tu lepas saja semayang Jumaat, dia orang semayang 5 waktu qadaan. Beramai-ramai semayang jemaah. Boleh tak semayang jemaah qada? Kalau kita qada Zuhur, dia ni pun qada Zuhur, kita nak semayang jemaah sekali, boleh? Boleh. Jumhur kata boleh, tak ada masalah. Dia orang siap buat lepas Jumaat. Sebab apa? Sambil nak membantu kawan-kawan lain. Kalau buat seorang-seorang qada takut dia orang tak semangat, jadi buat lepas semayang Jumaat. Ramai-ramai qada 5 waktu semayang Jumaat. Oi, ini kalau puak-puak Wahabi ni kalau nampak, hui, beda. Mana ada semayang lepas qada? Kita kan tak wajibkan. Cuma dah ketika tu ramai orang berkumpul, kita tolong lah. Apa masalah awak? Qada. Ustaz, habis kalau orang tu tak pernah tinggal, dia qada juga? Kita ni pula satu qada sebab tinggal. Satu lagi qada, kita saja buat qada. Kalau kita larat, kita mampu saja buat qada walaupun tak pernah tinggal. Saja buat qada. Sebab apa? Sebab mungkin semayang kita itu tak khusyuk, qasar. Maka kita tampung. Bukan susah sangat pun. Lepas Jumaat je. Paling kurang pun lepas-lepas semayang tu kita buat. Semayang Zuhur, semayang pula Zuhur. Qada yang lepas-lepas. Karena itu Nabi kata, man nama ala salatin aw nasiha falyusalli idza dzakaraha. Kalau dia sudah hukum fiqh, siapa yang tertidur daripada semayang ya, atau terlupa, maka semayang bila dia ingat, maka istilah ni dipanggil qadaan. Kalau daripada ulama sufi pula dia kata apa? Man nama ala tahalatin, siapa yang tertidur daripada semayangnya ataupun lupa, maknanya seumpama alpa dalam semayang dia, lebih dalam lagi. Maknanya tinggal semayang satu, lepas tu alpa dalam semayang. Tahu-tahu semayang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dah salam dah. Diikut tu imam, tahu-tahu dah salam. Macam khutbah Jumaat lah, aqimus salat. Itu dia dengar jelas. Yang daripada awal dia tak dengar langsung. Tuan-tuan rahmati Allah, alpa qada. Tu taubat pada dosa yang tinggal, kewajipan. Yang kedua, taubat pada dosa dengan Allah. Dosa dengan Allah Subhanahu Wa Taala, contohnya berzina dengan pelacur, minum arak. Kita tak paksa pun minum arak, kita buat dosa sendiri, maksiat yang kita lakukan antara kita dengan Allah. Yang ini yang biasa kita dengar. Mesti yang pertamanya penyesalan, kemudiannya selepas penyesalan iktiqad, beriktikad tidak mau kembali lagi pada perkara itu, berazam, kemudiannya bertaubat, istighfar pada Allah. Dan yang ketiga, dosa sesama makhluk. Imam Ghazali kata ini yang paling sukar, kerana kaedah taubatnya mula-mula sekali kalau contohnya dosa sesama makhluk berkaitan dengan makhluk, contoh kita rampas harta dia, maka pertama sekali supaya taubat kita boleh diterima, usaha mengembalikan harta itu kepada tuannya dan minta maaf pada dia. Kalau sekiranya kamu tidak mampu kerana harta itu telah dijoli dan kamu miskin tidak mampu membayar, maka macam mana? Pergi jumpa kembali orang itu, memohon maaf dan minta dia halalkan. Susah tu. Agaknya kita pergi, ni man, kau tahu tak peristiwa minggu lepas yang rumah kau kena curi, ada dalam 10,000. Tu lah, aku dah buat report dah, tak tahu apa cerita. Man, sebenarnya aku yang curi. Engkau? Man, aku datang ni ada hajat. Afzal, minta halal boleh? Halal? Kau buat lawak ke apa ni? Susah. Jadi tuan-tuan rahmati Allah Subhanahu Wa Taala, tapi kena minta. Kalau dah tak mampu nak bayar, minta halal. Ataupun nak minta halal tak dapat, sebab apa? Sebab mungkin orang tu dah meninggal, ataupun orang itu tak ada dah. Jadi kita nak minta taubat tak boleh dah. Nak minta taubat, nak minta halal. Tapi kena minta halal. Jadi macam mana? Last sekali baru Imam Ghazali kata, bila kita dah tak jumpa orang yang kita aniaya itu, maka mestilah kita pada kita banyakkan amal ibadah dan amal kebajikan dan taubat yang nasuha kepada Allah sambil berdoa meminta pada Allah supaya melembutkan hati yang orang yang kita aniaya itu di hari kiamat, dia memaafkan kita. Itu aja jalan. Mudah-mudahan Allah kan rahmatnya luas. La tayasu min rahmatillah. Itu last sekali. Jangan terus ambil yang last. Kita selalu nak cepat aja. Lepas tu bagi alasan Islam kan mudah, Ustaz. Aku sakit hati betul.
Ada dia datang, Ustaz jangan cakap macam tu, nanti orang lain nanti. Kalau saya tak nak semayang macam mana? Ini ruwet aku pula. Tak semayang kau masuk neraka dah. Apa kena dengan aku? Nampak ni tuan-tuan. Dia nak mudah macam mana? Dia nak Islam tu mudah macam mana tu? Mudah ikut hawa nafsu dia ke? Mudah yang dipandang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kadang tu bila dah mudah pula tak nak buat. Musafir, Allah suruh bagi qasar, buat qasar atau jamak, tak mau pula. Masa tu syaitan datang. Kita sekarang dia ada kereta apa semua, buat sempurna lah. Bila ustaz buat qasar, Ustaz saya minta maaf nak tegur sikit lah. Ustaz ceramah kata, tapi bila musafir ni tak adalah letih sangat. Saya tengok ustaz ambil yang sikit aja. Iman kita ni kena improve ustaz. Tu dia. Mangkuk tingkat tu. Dia tak tahu ke dalam Quran Allah kata ini sedekah daripada Allah, dalam hadis Nabi. Maka faqbalu minallahi sadaqah. Ini bila rukhsah ni Allah ringankan, maka ini sedekah, pemberian daripada Allah. Ambil, Nabi kata. Tapi pembahasan yang mana lebih afdal, memanglah yang sempurna lebih afdal. Tapi kalau ada dalam hati was-was, maka ketika tu qasar lebih afdal. Masa tu tak nak pula ambil, Allah dah bagi mudah. Bila time Allah tak bagi mudah, Islam kan mudah. Apa yang tension tu? Ini ikut hawa nafsu. Jadi tuan-tuan dan rahmati Allah, itu dia. Mudah-mudahan tuan-tuan nampak dua hadis kita malam ni, insya-Allah. Mudah-mudahan jadi input yang baik untuk diri kita, tuan-tuan. Jadi ada soalan-soalan dari tuan-tuan, nak tanya soalan? Satu soalan, dua soalan? Sila. Ada soalan? Ustaz Azhar itu dapat banyak soalan, aku tanya langsung tak ada. Ada soalan? Ada soalan? Lucu Ustaz Azhar itu. Ada soalan? Tak ada? Kalau tak ada, tuan-tuan rahmati Allah, mudah-mudahan kita diberkati Allah, insya-Allah. Saya kat sini ni, imam satu kedua, satu ketiga. Ataupun imam satu yang bulan depan ni pula. Sebab apa? Itu Jumaat. Tapi Jumaat ni susah sikit lah tuan-tuan. Bila dah jadi agak sukar dengan pelajar lagi apa sebagainya. Jadi doakan tuan-tuan, madrasah tinggal sikit je lagi. InsyaAllah bulan 2 atau bulan 3 kita pindah sana. Hampir siap dah. Itu tersenggut-senggut sikit. Sebab pelajar pun dah penuh pula dah. Dah penuh kat madrasah tu. Macam sardin dah. Jadi tuan-tuan alhamdulillah dia rumah kedai. Tapi alhamdulillah dia orang okey je. Tak adalah macam sardin, selesa juga. Jadi mudah-mudahan tuan-tuan dengan berkat doa tuan-tuan, bolehlah. Insya-Allah mudah-mudahan Allah. Jadi untuk lebih diberkati dan dirahmati Allah, mari kita banyakkan doa kepada Allah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahmi. Ya Allah, keluarkanlah kami daripada kegelapan keraguan. Wa akrimna bi nuril fahmi. Dan muliakanlah kami dengan cahaya kefahaman. Wa aftah lana abwaabal ilmi. Dan bukakanlah kami pintu-pintu ilmu. Wa zayyinna bil akhlaqil hasanati wal hilmi. Dan hiasilah kami dengan akhlak yang mulia dan lembut. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma. Ya Allah, jadikanlah himpunan kami himpunan yang dirahmati. Wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Dan perpisahan kami selepas ini perpisahan yang terjaga daripada kemaksiatan dan kemungkaran. Bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Walhamdulillah. Tuan-tuan yang baik daripada Allah, dan kesilapan itu kelemahan diri saya, minta maaf saya ucapkan sebab. Wassalamualaikum